Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa anta maulana Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Wa ma ba'du. Alhamdulillah ala kulli hal. Hadirin hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita memanjat kesyukuran dengan sebanyak-banyaknya kepada Allah yang lahir daripada hati yang khusyuk, iaitu hati yang khusyuk, hati yang yakin kita akan kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allazi, ataupun orang-orang allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi siapa-siapa yang memiliki hati, bagi orang-orang yang yakin akannya kembali bertemu dengan Allah Ta'ala. Soal balik temu tu kita tak tahu bila-bila, wajib, iaitu Tuhan mereka. Kembali bertemu dengan Allah, kita nak bawa apa? Telefon tinggal belaka telefon ni. Tapi yang tak tinggal ada dalam telefon tu jadi jariah. Ni untung guna telefon. Telefon ni dia untung hak gini . Kalau diambil gambar viral-viral tu tak apa, untung sikit lah. Viral-viral yang tidak bermanfaat. Macam ni untung ni. Selagi mana tidak dipadamkan akalnya di alam maya tu, siapa tuan telefon mati . Tapi masih ada lagi di situ, dan seandainya orang melihat dan orang beramal dengannya, maka tuan telefon ni dapat pahala. Inilah namakan, iaitu pahala seumpama jannatin tajri min tahtihal anhar. Seumpama anak sungai yang tidak kering-kering. Itu pada, iaitu allazina amanu wa amilus solihat. Pahala orang-orang beriman dan beramal dengan amalan yang soleh-soleh, dibawa sampai ke hari kiamat. Bersamanya, mengiringinya, mengeskoknya sampai ke pintu syurga. Jadi bila kita nak masuk pada alam baru ni, kena fikirlah apa benda ada di alam baru. Alam baru yang namakan transit, sementara kita pergi ke alam kekal. Di situ ada ulat. Ada ulat di situ. Dia panggil sindak. Kemudian di situ ada tukur. Tukur pula bukan sebarang tukur. Tukur daripada api neraka. Di situ ada rahmat, di situ ada azab. Jadi oleh itu, apabila kita hidup di dunia ni, amat rugi dan amat, orang panggil, amat kecewa bila kita mati, dan rugi yang tidak terasa bagi orang-orang yang tidak akan rasa kerugiannya apabila terlepas benda manfaat bagi dia. Contohnya, kita duduk dalam majlis ni. Kalau kira duduk tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari, pada muka, tengok muka ustaz tu je. Dia duduk pusing-pusing. Akhir-akhir siapa muka ustaz mat pula. Lepas tu pusing-pusing, siapa muka ustaz Yocik pula. Contoh, tak ada muka lain muka tu.
Jadi apa pun walaupun muka tu ini adalah kebajikan. Baik. Mana ni kita nak bagi sedikit berhubung dengan panduan bagi makmum. Panduan bagi makmum ni maknanya kita akan membicarakan tentang solat berjemaah. Apa hukum iaitu makmum iaitu bertakbir serentak dengan imam. Ni kena jaga dah. Nanti kita royak pula bab PA tu. Ada jenis kita ni dia pakai jenis gaduh. Dia gaduh tu dia memang gaduh semula jadi tak apalah, dia ngeleh-ngeleh buat gaduh. Baik. Mengikut pendapat yang sahih. Dengar ni. Dia kata tidak sah bagi makmum yang bertakbiratul ihram berserentak dengan imam. Dia ambil pasal apa tadi? Dia kata tidak sah solat makmum yang bertakbir serentak dengan imam. Seandainya takbirnya telah mendahului imam kemudian daripadanya. Imam dah habis lagi ra. Allahu Akbar. Dia habis dah. Dia sepatutnya yang habis dulu imam ke makmum? Makmum kan? Ke imam? Imam lah habis dulu. Tapi makmum belakang ni, tu dia. Dia yang sah baginya ialah iaitu setelah imam habis ra. Habis takbir tadi. Bila masa makmum ni nak akad takbir ratul ihram ataupun berkata Allahu Akbar untuk memperolehi pahala takbir al-aula. Tanya situ dulu dah. Tanya situ dulu. Iaitu setelah yakin bagi kita imam ni memang habis dah. Imam ni macam imam tadi, dipanggil imam sekali. Kalau hak baju kuning tu imam 2 kali tu. Jangan takbir lagi dah habis. Allah. Nah, kali kedua Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Habis ra tafkhim bagi imam, kita bermulalah iaitu hamzah wasal bagi ni alif lam samsiah dengan bagi atas tadi Allahu Akbar, baru dapat takbir dah. Dan kerana apa tidak sah? Berdasarkan kepada iaitu apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu jika imam itu bertakbir, apabila dia bertakbir, hendaklah kamu ikut takbir tadi. Siapa bertakbir tadi? Iaitu apabila imam bertakbir, maka mungkin ikut takbir setelah daripadanya. Bagaimana ustaz kalau kita dengar imam tu takbir menyalahi daripada hak takbir? Tak ikut lah kalau kita tahu. Bagaimana ustaz kalau orang takbir dia terus rokok sebab dia makmum masbuk? Dia mari Allahu Akbar, dia terus rokok, tak sah. 3 hari lepas saya terbuka satu klik video daripada Imam Mekah. Dia beri bicara pendek je. Dia punya durasi dia tak sampai 2 minit. Pendek Yang pertama dia kata tidak sah solat. Dia cakap Melayu lah. Sebab tu aku faham tu. Imam tu dia cakap Melayu. Dia kata tidak sah solat bagi orang melafaz takbir yang tidak betul. Dan tidak sah solat orang yang takbir tetapi dengan takbir itu ihram itu dia terus rukuk, iaitu tidak ada tamakninah dan tidak ada takbir intiqal. Dia kata dah. Nah. Kau mana silap dia? Kau tak sah tadi. Iaitu berkata dia tak mula-mula lagi, tapi dia dah utilah cakap kita ni. Kita translate dia, lari daripada hamzah wasal atas. Syakok kuat. Mana lagi pada Yang pertama dia bunyi dia dah reti lah nak ayat sebab dia bukan orang Arab, dia orang ni orang SKJ kan. Nah, dia kata jangan lari daripada sebutan hamzah wasal itu berbunyi Allah, bukan Allah.
Gitu maksud dia. Atau dirayak situ. Bukan Allah, bukan Allah. Ataupun Allah. Baik. Marzuki. Mana tu? Mengurangkan suara ke muwassatnya awet? Ni kalau kena ustaz tu dia suruh lepon telefon Tapi kita ni jenis baik Kita bersaka baik. Nah. Dia baca dia takbir macam ni. Allahu Akbar. Jadi lari daripada hak takbir. Dia jadi hukum apa? Saya tanya batuk. Asal nak tanya batuk. Tengok je. Habis tengok kapek. Agak-agak tak kena kaku. Pakai kapek tu. Galu kapek bila ustaz kata nak tanya. Bukan nak tanya sangat. Maka wajib dia kena tahu cara betul je. Kalau kita baca Allah, dia akan jadi mak farqi, mak farq. Dan mak farq dia ada dua rakaat dah. Kul Allah. Kul zakaraini wala unsa. Jadi batal dia kata. Yang kedua tadi dia mari Allahu Akbar tu rakaat. Walaupun kita tak kata takbir intiqal, apa dia takbir intiqal? Takbir perpindahan rukun. Itu takbir intiqal. Kalau takbir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu takbir tambahan dia panggil. Pada dalam sembahyang aja tu. Itu takbir intiqal sunat juga, tapi nama dia takbir intiqala. Dia sekurang-kurangnya lepas takbir Allahu Akbar, sekadar subhanallah, kita tak sebut pun Allah Akbar dah rakaat. Itu cara dia. Jadi jangan mendalui imam sama ada mana-mana. Terutamanya takbir. Kalau perbuatan lain, dua rukun batal. Kalau dengan sengaja. Baik, habis tu. Tak faham, kena tanya. Ni bab ibadat. Ibadat ni lah yang kita nak letak dalam kantung kita, yang awal-awal ditanya oleh para malaikat. Ibadah ni lah. Ibadah semayang. Bila semayang molek, umrah hak kita pergi minggu lepas pun comel, hak haji kita pergi tahun lepas pun comel. Tahun lepas tak ada lah Ustaz. Tahun 2019 tak akhir dah. Tahun lepas ada lah. Tapi tak terpilih. Tak ramai mana terpilih. Tahun ni maksudnya comel lah, sebab Tok Ngulu comel. Bila semayang ni comel. Dan hukum rukuk dan sujud dengan imam seretak adalah hukumnya makruh. Takbir dah dia, sebab takbir ni dia baru masuk semayang kan. Itu dia. Jika makmum yang melakukan rukuk atau sujud dan sebagainya daripada rukun-rukun fi'li, iaitu rukun perbuatan, seretak dengan imamnya, solatnya tidak batal, tetapi hukumnya adalah makruh. Itu dia. Kerana menyalahi perintah Nabi SAW, apabila dirokok, maka hendaklah kamu rokok. Maka salah situ duduk dia. Bila salah tak batal semayang. Tapi hukum dia makruh. Buat sekali lagi, dua kali sekali, batal semayang. Dengan kita ada 3 rukun yang panjang, bukan masalah masbuk mu'afid. Masbuk mu'afid jauh lagi ni. Baru duduk mukaddimah je. Ni jauh lagi nak sebut masbuk mu'afid ni dia kata. Maka hukumnya adalah makruh. Sebab tu jangan kita deras standby nak rokok. Tu imam baru lakum dinukum waliyadin. Tak imam tarik mari disukung tu dah. Kita pun standby dah tangan duk kena. Dia panggil Pak Mak standby. Kalau sebut Pak Mak standby gitu lah. Bukan dia standby jaga kapung, standby nak rokok, standby nak sami Allahu liman hamidah. Dan perbuatan serta itu menghilangkan fadilat berjemaah. Kerana ia menyalahi akal fa'il imam. Menyalahi akal fadilat berjemaah. Kerana dia menyalahi fa'il imam. Ni kata dia, inilah mengikut pendapat Imam Ar-Rafi'i dan Ibn Rifah, iaitu daripada imam-imam, iaitu Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Itu dia.
Kalau tak sengaja tak apa lah. Kalau tak sengaja tak apa lah. Dan bagi itu juga kata pengarang kita ini, orang yang memberi salam seketak dengan imam, Assalamualaikum warahmatullahi, maka hilang fadilat dia. Menghilangkan fadilat solat jemaah pada ketika itu. Kalau lain tak ada masalah pada ketika itu. Nah, bila ustaz kita nak beri salam, tanya lalu situ. Tanya lalu situ. Masa mana kita nak beri salam? Selepas imam beri salam lah. Sebab dia kata dah seretak dengan imam. Nah, imam Assalamualaikum, kita beri Assalamualaikum. Saya nak setuh sikit bab salam ni. Dalam bacaan-bacaan ni, kalau kita tak bukan hati kori, kalau kita tidak tahsin, bukan hati tahsin sangat, kalau kita tak boleh beza di antara huruf ain dengan huruf hamzah, ditukar. Kita dengar dah, anak budak-budak, ya, budak-budak. Saya ditugaskan betul lidah budak je 3-4-5. Tu, kat sekolah saya 3-4-5 berpuluh tahun dah. Sebab cikgu lain tak ambuh, dia kata abuh buat budak ni. Bila kita test dulu, Assalamualaikum, dia tak bunyi Assalamualaikum, bunyi Assalamualaikum. Kena ke orang tua dia juga. Bunyi Assalamualaikum. Urut hamzah, urut halqum juga, urut ain, urut halqum juga. Urut ain, urut tawassut, urut hamzah, bukan urut tawassut. Jadi kena sebut Assalamualaikum. Bila nak beri salam, selepas imam beri salam pertama, boleh. Selepas imam kedua, boleh. Kalau maliknya, lepas daripada salam kedua. Ada pula dia kalau imam nak tunggu kedua, kalau imam tu batal, awak tak beri salam. Tak. Selepas salam pertama, tak ada masalah dah. Lepas Assalamualaikum pun, tu imam ketuk. Batal tak mayang? Apa batalnya? Tu angguk dah. Assalamualaikum, imam pun batal dah. Tak batal dah, habis dah salam. Sepadan salam Assalamualaikum. Nah, kalau assalam pun batal. Assalamualaikum batal lah, sebab dah habis lagi kalah salam. Nah, tiba-tiba imam ni Assalamualaikum. Kita bau ketuk imam. Macam mana tahu ketuk imam tu bila duduk belakang? Bau gudagang. Tu imam isyak gudagang. Contoh. Tu batuk tu, katuk tu. Isyak gudagang tu. Gudagang Suria. Nah, tak batal. Lepas imam bersalam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum. Macam mana cara beri salam? Kepala. Surah ni pun, masjid ni pun, masjid numpung, surah numpung, ada lagi yang jenis angguk-angguk. Dia tak ada istilah angguk ni. Assalamualaikum tak ada. Dia Assalamualaikum, dia ada dua kaedah kalau nak buat. Yang pertama, tak paling tak apa. Sebab salam pertama itu sunat, berpaling kiri kanan adalah sunat. Salam kedua adalah sunat. Salam pertama sunat. Salam pertama wajib, salam kedua sunat, berpaling kiri kanan sunat. Angguk tak ada. Dia boleh berhenti ataupun tak berhenti tak apa. Nak comelnya, Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan telinga ni orang nampak hidung belakang. Tak. Assalamualaikum warahmatullahi. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh. Kalau tambah paling, tak apa, sunat. Tapi bila kita buat, kita wakil solat. Kita wakil solat warga emas. Bila buat keng solat warga mah ni, warga Perak nak juga. Dia kata dah achieve Ustaz, kita pun tak main mana kau bab mayang dak, kita buat warga mah tu. Akak dengan kereta, akak dengan bank jenazah tu bagi masjid. Dia ambil bank jenazah zoom. Pak Long kata nak main mana ni? Nak ambil Mak Long. Mak Long dah mati. Bukan masalah Mak Long mati. Anak Mak Long suruh ambil Mak Long nak pergi belajar tahsin solat ni. Lepas tu warga Perak nak juga. Kita daftar warga Perak, ambil 50 orang, 15, 35. Warga Temaga nak juga. Dah lah nak capur dengan budak dah leh. Kita ambil lah orang tua. Kita bertanya, Maklum, dengar kita semayang, kita nak semayang. Kita nak takbir. Allahu Akbar. Syah tak semayang?
Kita tok warga Mah sebelah, warga Perak sebelah. Dia kata tak sah. Warga Perak kata sah. Dia balas dulu. Warga Mah kata tak sah, warga Perak kata sah. Anak jawab ke mana dalam dewan yang mulia ni? Dia kata dia ada akad tangan. Tak, nampak? Dia ingat akad tangan tu wajib. Kata waktu warga Perak, maklum, takbir tu je, akad tangan tu sunat. Oh, panjang tu. Daripada sini sampai ke Bukit Takar. Oh, kata dia. Kita pun beri hak lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekali je. Warga Mah. Warga Mah kata batal. Perak. Warga Perak kata batal kau. Okey, tak apa. Pasal apa batal? Sebab ustaz dak salang ke kiri. Dua-dua kata. Ada juga tempat dak kena. Tidak tanya lagi sunat abaat. Jadi kita kena perhati bab solat ni, kena belajar betul-betul. Ya, orang tanya, motif balik kan, motif tanya dah. Pergi belajar ke apa teh? Tahu kita belajar sembahyang. Dah belajar sembahyang, belajar bab apa? Tak tahu. Ustaz kata 3 rukun panjang, rukun pendek. Dah boleh royak? Tak boleh, tapi kita faham. Boleh dah tu. Kena faham diri sendiri. Baik. Kemudian hukum niat mufarraqah. Jangan sebaik-baik main mufarraqah ni kena belajar. Jika seseorang berniat mufarraqah, yakni berpisah daripada imamnya dan meneruskan solatnya secara munfarid. Secara munfarid ni PN sendirilah, cara seorang lah. Hukumnya adalah harus jika tidak ada keuzuran baginya. Jika tanpa sebarang ada keuzuran. Jika tanpa sebarang keuzuran, maka makruh hukumnya kerana dia mufarraqah daripada solat jemaah yang ditutup, iaitu sama ada tutupan secara wajib ataupun sunat muakkad yang digalakkan. Baik, kita tengok sini. Yang pertama, keuzuran yang dimaafkan untuk mufarraqah, iaitu bagi makmum. Kalau dia melibatkan rukun, kalau dia melibatkan rukun, dia kata di sini, contohnya kita dengar imam itu takbir tak betul. Dia takbir Allahu Akbar, udah jadi rakhawah, boleh mufarraqah. Kalau kita tahu, Allah, waktu je bunyi cikgu lah, Allah. Kalau kita tahu, Bismillahirrahmanirrahim, tak bunyi ba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alham. Nampak? Dia bunyi alham. Ar-Rahmanir-Rahim, ha jadi ha. Ni kita nak tepuh dulu hak ni. Sebab tu dalam masalah bacaan ni, saya nak beri panduan ada huruf berpasang. Huruf berpasang dalam Al-Quran. Anak dia tahu huruf berpasang tak? Yang menyebabkan berubah makna. Kalau tak kena dalam rukun qali, selamat. Kena dalam rukun qali, batal. Sama ada dia itu huruf tebal atau al-istilah, bagi atas, bawah dan depan. Perhati molek ni untung kita belajar sini. Kita ambil keuzuran dulu ialah jika terdapat keuzuran yang dibenarkan kita mufarraqah, imam tu salah baca. Bagi orang yang faham. Baik tak sahabat ustaz dan kita tahu pula lagi orang tahu dah dia tak betul jadi imam, kita ni jadi imam. Pula dah. Ya, yang pertama ruha dengan ruha. Ar-rah jadi ar-rah, batal. Kalau rukun qali, Ar-Rahmanir-Rahim, macam orang azan. Mim ha mim da, Muhammad dibaca, dia ikut M-U-H-A, jadi Muhammad, tak batal bayang. Tapi kalau dalam tahiyat akhir kena jaga, jangan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muha tak boleh. Dia dah betul korok, Arab ni pelik sikit, batal. Dah, jaga ruha. Yang kedua, dia sepasang ni ruha dengan ruha. Kalau boleh tulis, tulislah.
Kalau tak boleh tulis, tak apalah, sebab kita ni otak magnet belaka, nak Marzuki lah. Memang magnet nombor satu lah. Tubik mulut start lekat dah lapau. Marzuki. Nah. Yang kedua ialah huruf qaf dengan kaf. Apa dah? Dia nampak Mana dia? Ihdinas siratal mustaqim. Saya dah ambil lagi huruf sa ni. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kaf, batal. Huruf qaf ni nak baca ke mana bagi bawah? Dia kena baca tebal tapi ringan. Jangan baca nipis. Ada ustaz kata kena qaf ni baca nipis, betul. Iaitu nipis hak mana? Tebal sedikit daripada huruf kaf bagi bawah. Ihdinas siratal mustaqim, bunyi qim, ada isti'la je dengan kaf. Gandingan yang ketiga ialah sad dan al-Fatihah ni. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirat batal sebab tu as-sirat jalan. Jaga huruf sad 3 gandingan. Kemudian huruf za kecil tu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzi jadi sayap lebah. Dia kena siratal ladzi 4 gandingan. Kemudian huruf dad 5 gandingan. Huruf dad dengan huruf dal. Ya. Ghairil maghdub bunyi ujung lidah, dia duduk pangkal lidah. Ghairil maghdub batal. Yang kena ialah huruf ghin dengan huruf ra. Ra huruf takrih, ghin huruf istilah. Ghairil maghdub ghairil silat-silat dia baca ghairil maghdub, ghairi laka. Sebab lidah keras ada apa? Sebab ada hati-hati. Itu pasangan. Kemudian kena jaga urut dalam Fatihah ni. Kalau kita dengar imam baca, ialah urut tawassut, urut ain. Silap. Ain mati. Tak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Satu. Alaihim bi'a itu hidup. Huruf ain. Mana huruf ain? Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, ain tu mati. Kalau ain ni berpasangan dengan hamzah, huruf ainnya iyyaka siapa baca iyyaka na'budu dah jadi syiddah. Bila jadi syiddah dia dah ada tanda tasdid. Seumpama iyyaka na'budu dah jadi rakhawah. Ni kena jaga. Kita tak apa, kita bukan reti. Nak ayatnya kalau kita reti. Nak baca macam mana tu? Biasalah dalam kuliah bila kita sebut bab tajwid gambar tidur. Bukan tidur bro, mikir aku ni betul tak. Balik sekarang baru kita semak balik Facebook kita ni. Iyyaka bukan kana atau kana budu. Jangan jadi rakhawah. Dia urut tawassut. Dan sama juga urut ra, dia urut takrib. Yang kedua, imam terlalu baca panjang. Kita ni ketol tu Nah, boleh kita memperrokoh disebabkan imam baca panjang. Baik. Bagi saya kita ambil kaedah macam ni. Kalau imam baca panjang, kita tak mampu berdiri, jangan memperrokoh. Kita duduk dulu. Bila kita duduk, kita tahu dah imam ni sampai ayat bermakna dia nak rokok, nada qat'unya datang. Ini bab waqaf. Nada qat'unya datang. Nah, semalam saya dah baca ni. Dulu saya ada buat khusus tajwid satu surah. Sejak saya buat khusus tajwid tu, imam kekal tak ada, orang lain tak mau naik jadi imam. Semalam naik jadi imam.
Dia kata ustaz ada belakang, ketua kita jadi depan, mengarut setan ke bawah. Apa ketuanya? Janji tak berapa makna sudah. Nah, bila dekat imam nak rokok tu, nah, kita berbangun. Saya kena dah. Malah mari dulu. Tu imam, dia baca surah biasa je. Tapi dia baca surah ni lah, Alif Lam Mim tu. Tapi bukan surah Alif Lam Mim lah. Surah Al-Kahfi ya. Dia nak berhenti ke tak berhenti tu ada makmum seteban nak rokok. Ya, baru ni kita juga ada imam yang baca surah Alif Lam Mim. Dia ambil daripada innal ladzina kafaru. Nah, dia ambil ayat pertama habis ke 5 ayat. Rakaat kedua dia ambil innal ladzina kafaru sawaa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'alim wa lahum 'adzabun 'alimun bima kanu yakzibun. Contoh dah. Ingatkan nak berhenti dah. Kena molek dia panjang. Awaminan nasi mayyak. Nak sambung pula minan nas. Kita standby nak rokok. Oh, bahaya tak iman ni. Nah, raya imam, rakaat pertama kalau panjang ni, rakaat kedua kena panjang ni, itu sunnah. Rakaat ayat dia ni. Rakaat pertama dia ambil panjang ni sejekai, jekat saja pendek je. Rakaat kedua dia ambil panjang ni, itu sunnah. Ini rakaat kedua, rakaat pertama daripada Alif Lam Mim wa ulaika humul muflihun, hak belakang sampai ke habis khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim syawah wa lahum azabun alim minan nas mayyaku. Jadi panjang, maka hukumnya tidak sekata sah. Kalau dia panjang duduk. Yang kedua, imam sengaja meninggalkan sunat arba'ah. Contohnya tasyahud awal atau kunut, maka makmum harus memperokoh dengan tujuan untuk melakukan sunat tersebut. Ya, walaupun di dalam masalah ni dia kata ada makmum yang boleh menyalahi imam khaniyah dan ada makmum yang tidak boleh menyalahi imam, terutamanya kunut. Nah, kalau imam terlupa baca dengan sengaja, imam tu terlupa, nah, daripada mula-mula semayang tu dia baca kuliah adab, lepas kuliah dia baca qul huwallah, mana tu imam ni mesti something wrong like that. Perut mulah ke kita tak tahu. Nah, lepas qul huwallahu ahadunillah, baca wasa pula mazubur. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamida rabbana lakal. Allah dia nak pegok ni kan. Kalau keadaan gitu, dah kita boleh mubarakah. Tak ada masalah. Nah, tetapi kalau kita pergi ke mazhab lain, dia tak baca kunut, kita boleh baca kunut walaupun kunut pendek. Nah, Allah maafili ya ghafur. Boleh baca kunut pendek. Tu dia. Sebab kita nak baca tasyahud awal atau kunut, maka harus bagi makmum itu mufarraqah. Tetapi jangan menegakkan akal imannya apabila dia meninggalkan sunat arba'ah. Subhanallah. Wicuk tu imam SKJ tu bila ni makmum SKJ tau. Bukan SKJ ni, SKJ lain. Nah, ya. Surah kapung Jawa. Marah Jawa kaku cakap. Subhanallah. Bila sudah tu imam tegur, apa subhanallah ni? Tu imam tinggal kunut. Dia kata, bang, kunut tu sunat. Ini yang masalah. Jadi makmum masa PKP baru ni dilonggarkan PKP. Dah lama kita tak berjemaah kan, pakai legok nak perut. Walaupun kita jemaah rumah. Masa tu ramai jadi tu imam tau. Tu imam raja bapa nyapuh. Laras senapang pun buat tukar. Dah. Pada tukar sunat je, ambil sunnah apa yang main batagoh tu. Nah, muk jambang bahan juga. Komang sungguh. Jorang. Bila pergi tu, seorang imam, dia memang biasa imam. Jadi saya ni duduk bila tu. Dah mayang maghrib. Jadi dah pakai emas ya. Bila pakai emas, dia buang emas, orang lain buang emas, dia budak muda tu seorang, dia tak buang emas. Dia berpaling, sebetul lurus apa akan sah, apa-apa sah.
Dan kita boleh rapat dah ni. Masa tu boleh rapat dah. Rapat sah. Tapi mah kena pakai lagi. Jadi bila budak tu nak pakai mah, dia kata, jangan pakai mah, tak sah mayang lagi. Jadi budak tu buang. Sebelum mayang, masyarah dulu dia. Imam. Pasal apa tak sah? Dia kata hidung tak tepuh ke sudah. Boleh saya ambil masa seminit boleh tak? Saya kata 7 anggota je. Kaki, semua perut anak jari. Semua perut anak jari. Kau yang boleh lipat. Ada imam dia main cacang gini. Saya mau parakoh dulu baru ni. Mayang sah. Saya mau parakoh. Imam muda ni. Allahu Akbar. Dah bunyi tu macam gitu. Dah tak apa lah. Allahu Akbar. Lepas dia tak jari bodoh-bodoh je. Imam tu. Imam muda. Bukan masjid sini. Di Kutub Utara. Nampak? Yang kedua lutut saya kan apa? Jadi 4. 2 tapak tangan. 2 tapak tangan ni. Orang kata dalam berlapik. Dah apa ada masalah. Berlapik ada masalah. Jadi 6. 7 duduk dahi. Dahi ni dalam berlapik. Hidung ni bukan masalah kita. Nah. Kita kata. Kata tak kena tak imam tak gitu. Salah tak kata. Sebab dia pakai mic. Tak kena tu kata. Kita kabar lalu. Jadi kita kena kabar. Takut dia mari orang mayisa. Tak usah pakai. Tutup hidung. Tak usah bayang. Sebab kita tanya sebab apa imam? Dia kata sebab sujud hidung berlapik. Sudah. Dan kalau tu imam macam tu. Nak ijtihad ke mana kita. Jadi budak tu buang. Saya kata pakai. Sebab saya pakai. Kamu dia nak kening. Saja maaf. Saya pakai. Itu dia. Dah. Baik. Yang ketiga makmum mufaraqah kerana sakit bagi diri dia nak qada hajat ke. Yang keempatnya bimbang mengatuk menguasai semayang dia. Ni mengatuk dah tu. Kalau kita imam baca, dan Nabi lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab al musyrikina munfaki kita. Mufarakah. Mufarakah takut kita cacat semayang. Boleh? Tapi jangan mufarakah semua. Pahana masuki mufarakah. Apa ngantuk mata? Ngantuk semua icik. Baik. Yang terakhirnya bimbang hilang ataupun dikata dalam rombongan, ketinggalan rombongan. Contoh dia. Dia ni lambat sikit. Lambat sikit kita kata semayang rengang-rengang dah lah. Semayang rengang-rengang dah dia kata. Di semayang dengan tu imam tiba-tiba ada orang rombongan dia nak pergi dulu dan semayang. Sebab tu orang kita berkata kalau berombongan ni ketua dia ialah kita. Ketua kita. Masalah kena sekali bab rombongan. Saya nak sentuh ni. Bab jamuk. Masa tu kita balik daripada Langkawi, kita semayang di Bukit Bunga. Saya kontrol masa tu 5 buah bah. Saya kontrol. Bah saya duduk depan sekali. Saya kata jangan pitah bah saya. Saya kat bawah gitu. Jadi pegawai-pegawai saya daripada JPN ni, saya tu berikan Islam ni, dia semayang khono naik bukit tu. Kat Arat. Saya tak tahu apa nama dia. Khono naik bukit tu. Kita Bukit Bunga. Bila sampai Bukit Bunga, masa tu Isyak ni tanya dia nak makan dulu ke nak semayang dulu. Jadi hak lain jawab kita semayang dulu lepas tu kita makan. Kita berhenti di sini lebih kurang 1 jam setengah. Masalah tu imam tu saya pergi qada hajat naik ada orang jadi imam tu dak royak masa tu kita royak dah dan ada bukit dah. Akhir kita niat jamak takhir. Kita royak dah. Kita pun WhatsApp bah belakang. Kalau nak jemaah jamak takhir. Kita semayang berjemaah. Ataupun masing-masing lema kita kabur. Jadi bah saya sekabur saya nak jamak takhir. Saya dengan arwah mati dah sekarang. Jadi mari orang lain duduk bah lain tu mungkin dia tak dengar, dia jadi imam. Dia jadi imam, ada yang semayang situ ialah yang niat semayang isyak sebab jamak takhir. Dia pergi semayang maghrib dulu. Bila kita semayang isyak, jamak dah qasar 2 ialah. Bila kita ingat ke bersalang, dia pun bangun Allahu Akbar. Gelabah semayang ni nak buat gua ni.
Siapa ada yang berhenti sembahyang? Saya kena juga. Saya pergi niat pada ketika itu ialah memang niat isyak. Tapi dalam masalah kita tidak ada suatu ketetapan dalam jamak takhir ni nak buat amal ni dulu. Tapi orang ambil jamak takhir ni dia buat isyak dulu sebab buat isyak maghrib lah. Kita pun ingat kata imam tu buat isyak lah. Kita pergi Allahu Akbar sembahyang isyak jamak takhir. Dah, kosong. Tiba-tiba dia bangun. Bangun tu kok sebelah ni berkelabur. Ramai hak kelabur ni. Saya kata ni mesti dia niat gari. Aku ngaku aku tak bersoal. Kena kerja sungguh dia niat maghrib. Dia niat isyak sama kita. Lepas tu sudah tu uyuh dia pun gustang balik. Susah majagan ni dia kata. Imam tak beritahu. Dah kali beritahu pun mu tak tahu juga. Sebab mu isyak rokok dulu. Bertibah isyak rokok. Rokok ni. Lagi tak mati lagi tu dia isyak. Bukan mati orang, mati rokok. Saya kata, walaupun imam sembahyang maghrib, imam bangun untuk rakaat ketiga dia, kita bersalam lah. Tak kena kita sembahyang maghrib, dia sembahyang isyak. Nah, dia bersalam, kita bangun, tambah selesai lagi. Oh, kata dia. Ni bukan orang sebarangan ni. Nah, sebab tu bila pagi tu begitu-begitu kat Perlis. Tu kat Perlis, Kuala Perlis, nak pergi Langkawi. Main subuh. Main subuh sekejap, komat. Kok ni sampai Allah ni mana merah ramah kat tanya. Aku tahu dah. Tak ada. Dia tanya pula, sini Tok Imam terlupa ke? Kata dak, sini masa dia dak. Dia dak acu kunut. Dah sah dak mayang. Apa kata? Susah dia bawa orang ni. Bawa pula ustaz-ustaz hebat belaka dak. Tapi dah nak orang ni dia tak tanya. Mungkin dia kurang dak. Bimbang dia. Jadi mufarakah daripada imam ni sebab keuzuran tidak meluputkan pada jemaah. Kalau uzur pahala jemaah tetap kita boleh. Bahkan kadang-kadang mufarakah itu wajib seperti mana berlaku sesuatu yang membatalkan solat pada imam kata tadi. Makmum tahu perkara tu maka wajib niat mufarakah dengan segera. Kalau tidak batal solatnya. Kalau dia ikut. Kalau dia tak tahu kita kayak ada tadi. Kita tak tahu imam ni baca Fatihah, kita tak tahu bab Fatihah ke bab apa ke kita tak tahu dah. Sebab kita dengar dia baca tu menyalahi daripada rukun qauli. Okay, alhamdulillah. Okay, ada salam. Pendek mana ni pendek ya. Ya insya-Allah. Ada salam. Lagi Okay. Jadi kalau begeh jangan rebeh dah. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan kita diketemukan lagi insya-Allah. Bulan 9 ni bulan 9 tak ada ada 29 tau. Bulan 9 29 bulan ada. Malu dah. 3/1 2 kali bulan 9. Iya ke? Insya-Allah. Jadi yang baik kepada Allah Taala kena mandi saya sendiri insya-Allah. Kita sudahi dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Atawassaw bil haqqi wa tawassaw billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.